30 hari sosial tanpa had dan 3 GB dengan 50% lebih GB RM15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, tuan-puan, apa khabar? Buat semua pendidik, buat semua pelajar, ibu bapa yang, of course, tuan-puan, kita masih berada di rumah. So, 2-3 hari ini saya suka tengok perkembangan dunia pendidikan, tuan-puan, berkaitan dengan online tuition, betul? So, masa kemarin, tuan-puan, kita ada juga buat berkaitan dengan bengkel, macam mana kita nak uruskan kita punya online class. So, hari ini saya terpanggil, tuan-puan, untuk berkongsi sebab bila dah start online tuition ni, tuan-puan, antara isu besarnya adalah macam mana kita nak kekalkan fokus pelajar, betul? So, itu antara isu besar yang saya nampak. Macam mana kita nak kekalkan fokus pelajar, terutamanya kita jauh di rumah kita, betul? And then pelajar kita berada di rumah mereka lah. Okay. So, isunya adalah pelajar yang depan kita pun kita susah nak handle, betul, tuan-puan? So, macam mana kita nak handle pelajar yang jaraknya berkilometer, berbatu, hanya dengan online class? Alright. So, penting untuk semua yang buat kelas online tahu benda ni supaya kelas kita, tuan-puan, kelas kita berada dalam keadaan yang baik. Kelas kita berada dalam keadaan yang sejam ke 2 jam ke, tuan-puan, maintain dalam keadaan mereka dapat apa yang kita cuba kongsikan. Tuan-puan yang baru masuk, terima kasih. Boleh tak komen suara saya jelas ke tak? Alright, so saya harap jelas, tuan-puan. Hello. Alright. So, okay, so hari ni saya nak share 3 benda penting yang patut kita kekalkan. Alright. Yang patut kita buat. Macam mana kita nak jadikan kelas online kita satu kelas yang berbaloi. Kalau klien nak bayar pun dia rasa macam berbaloi. Ataupun, tuan-puan, kita nak pastikan kelas yang kita buat ini mendapat, kita panggil, input lah yang baik kepada pelajar-pelajar walaupun mereka berada di rumah. Alright, tuan-puan. So, tahniah sebab ramai yang dah mula, ada yang bagi percuma. Betul, tuan-puan? Itu one of the strategi sebenarnya yang kita boleh buat. Lebih-lebih lagi kalau kita baru dalam online tuition ni, tuan-puan, mungkin kita belum cukup prepare sepenuhnya, betul? Dari sudut toolsnya, dari sudut persediaan kita dan sebagainya. So, kita boleh cuba-cuba dulu, tuan-puan. Kita boleh cuba-cuba untuk buat kelas online secara percuma, kan? Ini masanya, tuan-puan. Sebab kalau kita tak buat sekarang, kita tak tahu lagi nak buat bila. Sama juga dengan Facebook Live dan sebagainya. Kalau segan untuk buat dekat public, cuba kita buat dulu untuk sekumpulan kita punya pelajar, betul? Grup pelajar kita, kan? Poin dia adalah, tuan-puan, buat daripada kita tak buat langsung dekat rumah apa-apa berkaitan dengan kerjaya kita, betul, tuan-puan? So, kita buat daripada kita buat. Alright, tuan-puan yang baru masuk, terima kasih. Mungkin boleh komen, tuan-puan, suara saya jelas ke tak? Alright, so kalau jelas, saya boleh proceed. Saya baru je masuk, tuan-puan. Hari ni saya nak share 3 cara macam mana kita nak kekalkan fokus pelajar.
Alright. So 3 cara ni penting supaya kita dapat kekalkan fokus belajar bila kita buat kelas online. Dan sebenarnya kita boleh apply juga benda ni bila kita offline kelas, sama je. Cuma kalau untuk online kelas dia ada special sikit sebab pelajar kita tak duduk depan kita, betul tuan-puan? So kita tak boleh cubit, kita tak boleh rotan. Alright. Kita tak boleh, melainkan kita cuma dapat rotan hatinya je lah tuan-puan. Alright tuan-puan. So saya share sikit, saya start buat kelas online pada 2018. Masa tu kita baru habis Simposium Tutor Profesional Malaysia 2017. Coach Muhammad Noor pun masa tu share berkaitan dengan digital learning. Ramai yang masa tu ramai yang macam setuju tak setuju, ramai yang percaya tak percaya, yang mana boleh ke buat di Malaysia berkaitan dengan tuition online ni. Walhal dah ada dah yang dah buat kan. Nak gimana tu? Tak ada pergi mana-mananya. Memang duduk depan rumah ni. Memang duduk depan rumah tuan-puan. Saya tak keluar ke mana-mana. Saja je. Saya buat live dalam kereta supaya Amanda Raisha tak ganggu saya. Suara jelas, nak ke mana tu? Ke saja live dalam kereta. Ya betul. Saya cuma live dalam kereta saja. Kalau saya live dekat dalam rumah, nanti ada si terlelek om tu kacau. Alright. So 3 cara ni tuan-puan boleh apply untuk kelas online tuan-puan. Point dia adalah saya start 2018. Saya just nak cuba-cuba, tapi kesan dia adalah tuan-puan, kita boleh bantu pelajar kita yang kita tak dapat pergi ke rumahnya. Betul? Alright, banyaklah. Ada yang cerita pasal financial freedom lah, ada yang cerita pasal location freedom lah, ada yang cerita pasal time freedom lah untuk kelas online ni. Apapun, of course tuan-puan dia ada kelebihan kekurangan, of course, tapi macam mana dalam keadaan yang sekarang kita nak optimumkan kita punya masa, kita punya energi, of course untuk pelajar-pelajar kita. Tuan-puan, 2 minggu masa yang lama, betul? 14 hari ni masa yang lama. Dan macam-macam kita boleh buat. Ada yang buat kelas online daripada pagi satu sesi, tengah hari, petang sampai ke malam. Ada yang sekali sehari. Point dia, tuan-puan buat. At least do something yang boleh bagi impak kepada kerjaya kita, diri kita, of course untuk tingkatkan value. Betul? Alright. So itu yang paling penting lah. Okay. So saya nak masuk point yang pertama tuan-puan. Dah ready belum ni? Kalau dah ready, komen sikit. Komen dah ready untuk dapatkan 3 cara. Komen ready. Nanti tuan-puan komen ready tau. Alright. So Coach Muhammad Noor masa tu nasihatkan saya buat saja. Kan nanti kita upgrade lah perlahan-perlahan. Mungkin awal-awal tu kita kurang itu, kurang ini, gambar tak berapa jelas kan. Suara tak berapa dengar kan. Biasalah bila buat online ni nak kena ada macam, mungkin lah kita tak cakap lah fully tools yang bagus, tapi kalau kita ada tu ia membantu kelas kita. Alright. So sebab pelajar pun dia expect kelas tu kelas yang best, kelas yang gambar cikgunya clear kan. Kalau ada whiteboard kat belakang, tulis tu cantik, gambar tak pecah-pecah, suara jelas. So benda ni tuan-puan dia akan bagi kesan tau, bagi kesan kepada kita punya kelas. Alright. Okay. So tapi masa tu saya buat tu sekadar sahajalah. Macam biasalah. Kita awal-awal ni kita buat sekadar je lah kan tuan-puan. Tapi lama-lama tu bila saya start explore lebih. Saya pernah buat tuan-puan kelas online menggunakan Google Hangout. Kita pernah guna Skype. Kita pernah guna itu, ini dan sebagainya. Dan sekarang ni kenapa kita fokus kepada Zoom. Alright. Sebab one of the reason adalah satu Zoom tu ada recording lah. Ada yang cakap kita boleh je nak buat screen recording, kita ada apps dan sebagainya. Itu terpulang lah tuan-puan based on creativity masing-masing lah.
Okey, macam Zoom kalau kita nak record, kita nak record guna komputer kita boleh, tapi kalau kita punya storage dekat komputer kita dah penuh, kita boleh record di cloud dan sebagainya lah. Kita boleh ada yang percuma, ada yang berbayar. Alright tuan-puan, so boleh pilih. Okey. Poin dia adalah macam mana kita nak buat dulu. Rasa dulu. Tuan-puan duduk sesaja, cuba try explore. Boleh je, tak ada orang join pun tak ada masalah. Kan, buat host a meeting. Lepas tu terus terus buat sesi Zoom tu, belajar macam mana nak record, macam mana nak tekan button share screen, macam mana nak mute unmute kalau ramai pelajar, macam mana kita nak control the class kalau ramai, kan. Mungkin kita perlukan pembantu host yang ada. So benda-benda macam ni lah tuan-puan yang akan membantu kelas kita akan jadi lebih smooth. Okay. Alright. Terima kasih Cikgu Nur Syazana. Okay, Cikgu Syazana dah ready tu. Alright, so saya nak share lah. Okay. Yang dengar tuan-puan boleh komen, boleh tekan button share. Mungkin itu pengeras kita untuk pagi ni lah. Alright. So itu je saya minta tuan-puan untuk tekan button share supaya ramai tutor-tutor yang belum start, dia dah boleh start dah. Ini masa yang terbaik untuk buat kelas online. Alright. So tuan-puan, kita tak nafikan sekarang ni ada yang bagi tahu stop lah, kita buat ini semua, kita kena fokus kepada COVID-19 dan sebagainya. Yes, betul, of course saya setuju tuan-puan. Kita tak pernah terlepas juga untuk doakan yang terbaik, bagi best supporters kepada doktor kita, kepada nurse, kepada warga KKM yang jadi kita panggil tentera yang utama tuan-puan, kan tentera untuk melawan kes ni, dan kes makin meningkat dan sebagainya. So tuan-puan, poin dia adalah kita tak lari daripada kes ni. Kita still baca, kita still support, kita still doa, kan. And then yang paling terbaik adalah duduk kat rumah. Tuan-puan, saya sekarang ni memang duduk kat rumah pun. Depan rumah saya sekarang ni, saya cuma tak buat live dalam rumah je. Saya tak pergi ke mana-mana. Tuan-puan jangan risau, okey? Alright. So, as a pendidik, saya nak kita fokus dengan kerjaya kita. Okey, sambil-sambil kita doa, support yang boleh kita bantu warga KKM dan sebagainya. So, ini juga merupakan task yang baik untuk kita buat. Lebih-lebih lagi untuk online class. Okey, sebab daripada kita tak buat apa-apa kat rumah, tengok mungkin tidur je ke dan sebagainya. So, ini yang terbaik lah. Iaitu masa untuk sesuai untuk kita buat FB Live. Masa untuk sesuai untuk kita tingkatkan confidence kita untuk buat kelas online. Sebab ramai yang saya jumpa, walaupun mereka dah belajar untuk set up kelas online dan sebagainya, isunya adalah macam mana nak convince klien mereka. Okey, tak confident untuk ajak klien. Dah ajak klien tak nak. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita sendiri pun belum cuba, belum merasa best untuk buat kelas online. Macam mana kita nak ajar, macam mana kita nak bawa kepada klien, and then kita cakap, puan, benda ni bagus. Ataupun tuan, benda ni best. Pelajar tu kita nak convince. Alright. Sebab benda ni yang akan menjadikan kelas kita konsisten dan sebagainya. Okey. Saya nak masuk poin yang pertama, tuan-puan. Okey. So, poin yang pertama iaitu macam mana nak kekalkan kita punya kelas online kita keep fokus dan sebagainya adalah yang pertama, set small goal. Tuan-puan boleh tulis set small goal. Alright. So, kenapa saya cakap benda ni penting? Set small goal, tuan-puan. Sebab ramai kita dia tak tahu macam mana nak manage expectation kelas online tu. Dia expect, ramai juga pendidik, tutor dan sebagainya, dia expect bila dia buat kelas online, tuan-puan, kelas mungkin macam kelas offline dia buat. Of course tak. Mungkin boleh jadi sama, mungkin boleh jadi lebih. So, untuk awal-awal ni tuan-puan, bagi yang tak biasa lagi conduct kelas online, advice saya yang pertama adalah set small goal. Maksudnya apa tuan-puan? Kita kadang-kadang tuan-puan dalam kelas online 1 jam tu, okey, kita nak mengajar banyak benda, mungkin dalam 5 benda perkara.
Tapi kita kena set small goal untuk pelajar kita. Contoh macam aku mengajar ni, at least hari ni untuk 1 jam punya sesi, pelajar dapat 2 benda daripada aku. Alright. Dapat tak? Maksudnya, dalam kepala kita, kita nak ajar macam-macam. Tapi, kita tahu dengan online-nya, dengan line yang tak berapa okeynya, dengan tools yang tak berapa nak cukup lagi dan sebagainya. So, akan menghilangkan fokus pelajar. So, at least set small goal. Selesaikan subtopik satu per satu. Jangan laju. Ajar satu-satu. Perlahan-perlahan. Dah habis satu explanation, tanya pelajar faham ke tak, dapat ke tak. Okay? Alright. So, set small goal. Itu yang pertama. Clear? So, bila kita sebut set small goal ni tuan-puan, sama je macam offline class pun. Kan, kita kena ajar, mungkin kadang-kadang kita banyak benda dalam kepala kita nak share dengan pelajar. Tapi, saya diajar untuk kita bukan mengajar apa yang kita tahu tuan-puan. Kita ajar bukan apa yang kita tahu. Tapi, kita ajar apa yang student tu perlu waktu itu. Okay? Mungkin masa tu dia ada homework yang kita perlu bantu. So, relax kejap. Maksudnya berhenti sekejap untuk kita tangguhkan seketika untuk kita share benda-benda yang kita nak share tu. Boleh tuan-puan? So, kita share benda yang perlu. Benda yang pelajar nak. Okay? Bukan kita go by syllabus dan sebagainya. No. It's not. Bukan masanya. Alright? So, set small goal. Itu yang pertama. Okay. Dia macam objektif lah tuan-puan. Kan? Dalam buku pun dah ada kan? Objektif bab ini adalah ada 5. So, mungkin hari ni kita nak share dengan pelajar tu 2 sahaja. At least dia dapat 2, Alhamdulillah. Cukup dah. Alright tuan-puan. Kalau dia boleh pergi lagi, tambah lagi. Sebab setiap pelajar tak sama. So, tengok kemampuan pelajar. Sebab pelajar, tak semua orang macam parents bagi tahu fokus depan skrin. Betul? Kalau contoh, saya ajar mengaji. Of course, kalau untuk dewasa, mereka tak suka tengok skrin tuan-puan. Mereka suka tengok kita di skrin. Tapi kalau kita share skrin Quran dan sebagainya, mereka tak nak tengok. Mereka lebih rasa macam wow. Mereka lebih rasa macam puas bila ada Quran yang betul depan dia. It's okay tuan-puan. Maksudnya untuk orang dewasa yang untuk orang dewasa boleh guna Quran boleh guna Quran yang di rumah mereka, and then dia boleh baca, kita boleh dengar. Point dia, kita nak suruh kelas tu berjalan. Okey? Dengan apa juga sekalipun. Okey. Share apa yang pelajar nak. Betul, set small goal tuan-puan. Ini penting. Alright, objektif. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, saya nak share. Yang kedua adalah macam mana cara untuk kita kekalkan fokus kelas online adalah kita kena address the energy. Apa maksud address the energy? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni baru dapat kelas online, baru dapat godek-godek, baru dapat webcam baru dapat itu ini, mungkin laptop baru dan sebagainya untuk kita run kelas online. Kita semangat gila tuan-tuan. Saya tak nafikan, kita semangat nak share macam-macam. Tapi student masa tu baru bangun lah, tak ready lah, tak sedia lah. Maksudnya tuan-tuan, energi kita dengan energi dia tak sama. Kita punya energi macam ni tuan-tuan. Pelajar kita macam ni je. Tak boleh. Dia tak align. Maksudnya dari sudut energi pun dah kena align. Barulah proses pembelajaran PDPC tu tuan-tuan dia boleh masuk. Okey? Sama juga. Bila pelajar tengah energi macam ni, tuan-puan mungkin penat energi macam ni. Macam mana kita nak address dia energi supaya dia akan jadi sama, boleh masuk. Okey tuan-puan. Alright. So, address dia energi ni tuan-puan, kesan dia adalah bila energi kita dengan energi pelajar sama, apa yang kita share tu student senang faham. Student senang ingat. Tuan-puan perasan tak? Biasa kalau kita share dalam kelas dan sebagainya. Bila kita share semangat dan sebagainya, betul? Dalam kelas yang saya share, bila kita share semangat dan sebagainya, ada pelajar yang dapat, ada pelajar yang tak dapat. Percaya ataupun tak, pelajar yang dapat itu adalah sebab mereka punya energi sama macam kita. Okey? Kalau di okey, ada post laju datang. Saya rasa bukan rumah saya.
Okey. Okey, tak apa. Alright. So, yang kedua adalah address the energy. Okey. Yang saya cakap tadi, percaya ataupun tak, bila kita share, ada pelajar dapat, ada pelajar tak dapat. Sebab apa tuan-puan? Sebab energi mereka sama dengan kita. Okey. Dia student tu tak akan dapat ataupun tuan-puan tak akan dapat align dengan student kalau energi tuan-puan dengan energi pelajar tak sama. Tak boleh. Sebab itulah tuan-puan, kalau online kelas ni, energi dia adalah saya panggil kita punya direct punya energi. Kita tanya soalan yang direct. Jangan pusing sana, jangan pusing sini. Tak boleh. Alright. So, kita dah pergi kepada level macam on je kelas, terus dia tak ada macam Assalamualaikum macam bagi ceramah. Tak ada tuan-puan. Contohlah kita bagi link kepada pelajar kita untuk Zoom. Lepas tu pelajar kita masuk, kan? Bila pelajar kita masuk tuan-puan, apa yang kita nak buat adalah contoh nama dia Syazana, kan? Alright, Syazana, dengar suara saya? Terus sharp. Okey? Maksudnya terus sharp. Okey, Syazana, terus dengar suara saya? Sihat ke tak? Itu, ini dan sebagainya, kan? So direct tuan-puan. So energy tu kita terus align. Student tu tengah rendah, so kita boleh tingkatkan. Ataupun student tu tengah semangat dan sebagainya, kita boleh upkan kita punya and then samakan dengan dia. Alright, terima kasih Coach Muhammad Noor sebab join. Cikgu Nurul Najib, cepat post laju hantar barang. Itu jiran sebelah. Okay, so selesai untuk 2 poin. Yang pertama, okay, iaitu address the energy. Okay, kita nak masuk poin kita yang 3. Macam mana kita buat kelas online, kita nak kekalkan fokus adalah, tuan-puan, kita mesti, okay, poin ketiga tuan-puan, kita mesti, tadi saya dah cakap set small goal, kan? Okay, macam mana kita nak set small goal tu adalah, kita mesti susun kita punya pengajaran kita, PGPC kita sama macam offline punya. Okay, dia macam ni. Maksud saya susun untuk online ni macam ni. Kita dah tahu, kita dah sedia apa yang kita nak share tu tuan-puan, kita buka siap-siap. Supaya, okey, contoh buka siap-siap. Contohlah, konten kita, materials kita ada dalam PowerPoint, kan? Ada dalam PowerPoint. So, kita buka siap-siap PowerPoint tu. Okey? Dah ready dah PowerPoint apa yang kita nak share nanti. Ataupun, kita guna bamboo pad. Terkejut saya, sir. Itu baru sebut, itu belum kelas betul tu. Itu baru sebut dekat live ni. Boleh watch party tak? Boleh. Sila. Okey. Kat mana tadi saya? Susun material kita tu buka siap-siap. Okey. Apa maksud buka siap-siap? Contoh macam ni. Kita konten dalam bentuk PowerPoint. So, kita buka siap-siap PowerPoint tu. Jangan kita dah tekan Zoom baru nak buka. Nanti, masa kita tekan share button Zoom tu, share screen tu, kan, dia tak keluar. Lepas tu, kita pun dah start kalut. Manalah konten saya tadi tak ada pula. Buka siap-siap. Maksudnya, dia punya open window tu siap-siap. Buka PowerPoint kita. Contoh apa lagi? Contoh kita guna bamboo pad. Janganlah masa tengah live tu baru kita nak set up. Tak boleh. Buka siap-siap, kan? Bamboo pad ni ada 2. Bamboo pad biasa dia akan bagi untuk whiteboard. Satu lagi dia akan bagi untuk screenshot punya. So whiteboard tu buka siap-siap. Minimizekan dia. Alright? So bila kita tekan button share screen, barulah dia ada dalam ruangan pilihan dekat Zoom tu. Faham Okay. Apa lagi? Contoh kita ada video yang kita nak buka. Buka video tu siap-siap dekat desktop. Masa tekan share screen tu, buka je terus video tu. Bukan masa tu baru kita nak cari dan sebagainya. So, benda ni tuan-puan, dia tak mengganggu pelajar. Dia tak akan mengganggu fokus pelajar. Kita dah susun. Okey, 10 minit pertama saya nak guna slide. Okey. Lepas tu saya nak guna whiteboard. Nak tulis, nak conteng dan sebagainya. Lepas tu, apa lagi tuan-puan? Kita nak sharekan video untuk 30 minit yang seterusnya. So, nampak tuan-puan, kita punya susunan tu cantik. Kamera jangan tukar-tukar tempat. Pening nanti belajar tu. Kita kadang-kadang tuan-puan, kita nampak benda ni simple. Tapi kalau kamera tu bergerak pun tuan-puan, biasa kita guna webcam, betul? Ramai yang tak perasan. Biasa kalau dia guna webcam, dia letak atas laptop dia tu.
Dia tengah mengajar laptop ni, laptop tu atas meja. So bila dia bergerak atas meja tu tuan-puan, menyebabkan kamera tu bergerak. Student tu nampak macam tuan-puan macam gempa bumi tau. Sebab kamera tu tak stay. So pastikan meja tu tak bergerak. Tak ada suara. Tak ada suara. Okey, maksudnya tiba-tiba suara kita tak ada. Suara pelajar tak dengar. Sebab kita kalau ada tips tak mental relax ketika conduct kelas online bila jumpa isu teknikal. Ramai yang dah power pun bila face benda ni kan. Bila face benda ni kalut. Lepas tu stres. Macam mana nak yang dalam bentuk whiteboard tu coach? Puas saya godek malam tadi. Dah install belum? Cikgu Nabia, dah install belum driver dia? Bila kita cucuk tu, dia bukan kita guna dekat pen dan sebagainya tau. Dia ada whiteboard dia sendiri. Maksudnya, bamboo pad tu dia ada whiteboard dia. Dia ada screenshot dia tersendiri. Tak ada suara kita kalau ada tips tak nak maintain. Okey, tipsnya. Macam mana nak bantu student kalau? Okey, soalan daripada Coach Isa dan Coach Muhammad Nur sama lebih kurang. Poin dia adalah tuan-puan, kalau student kita tak dengar apa semua, kita dulu jangan kalut lah. Student dah first time, dia pula kalut. Alamak, tak habis belajar lah. Macam mana student tak dengar ni, macam mana nak buat? Last sekali tak jadi kelas online. So tuan-puan, macam mana tu? Yang pertama, sebab tu saya cakap sebelum buat kelas, explore dulu button yang mana ada. Cuba try dulu dengan 2 device. Tuan-puan masuk. Contoh gini. Tuan-puan dah ada laptop. Tuan-puan cuba masuk dulu guna phone. Jadi macam student. Okey, bila masuk, tuan-puan akan face. Maksudnya, student, kalau student masuk macam ni jadinya. Tak dengar lah. Kita tekan. Tak dengar lah kan? So, bila tak dengar, baru kita start explore. Kena tekan. Ada phone, kena tekan button dial in. Ada yang kena guna audio internet. Ada yang kena call via in device. Nampak tak? Sebab setiap phone tu berbeza-beza. Okay? So, kita explore dulu tuan-puan. Kita dah jadi, kadang-kadang kita ni dah jadi cikgu, lupa dah nak jadi pelajar. Kita kena jadi pelajar. Kita kena try untuk jadi pelajar. Contoh kita dah set up satu tempat dalam bilik kita dan sebagainya. Cuba kita share link tu pada kita punya WhatsApp. Kita masuk dulu. Okey, kalau masuk guna phone, okey ini jadinya. Kalau kita masuk. So kita dah tahu dah flow dia tuan-tuan. So menyebabkan kalau student tanya, baru kita boleh jawab. Ini student baru masuk. Memanglah dia baru masuk. Kadang-kadang muka dah nampak, audio tak dengar. Sebab apa? Sebab mereka belum pergi ke next step. Kena tekan button audio. Kena pilih audio mana yang okey. Kalau dia guna earphone, kena pilih earphone. Kalau dia ada guna mic, kena pilih. Kita kena educate mereka tuan-puan. Okey, video pun sama. Saya dah beli webcam lah. Kenapa gambar still tak clear? Sebab apa? Sebab dekat video tu, kan ada anak panah kat atas. Kita tak pilih. Kita tak pilih untuk webcam. So, benda gini tuan-puan yang kita kena explore sendiri. Bila dah lama-lama nanti, dia akan jadi okey. Tak ada masalah. Alright? Boleh ambil masa sikit untuk explore. Jangan terus-terus semangat pergi tekan start new meeting bagi dekat student. Last sekali kalut semua. Lepas tu bad experience, tak nak buat kelas. Kelas online tak best. Sebab apa? Jadi kita sendiri belum bersedia. Macam mana nak install? Okey, Cikgu Biha. Bila Cikgu Biha masuk dekat laptop tu, apa yang dia suruh buat? Apa yang dia ada buku manual dia kan? Kalau kita orang Islam ni Al-Quran lah buku kita, panduan kita. Sesama juga. Okey, setiap bamboo pad pun tak sama. Okey, tak sama. Kadang-kadang dia suruh install device dekat Microsoft. Pilih yang mana yang bamboo pad kita punya tu. Follow dia punya instruction tu. Cuba dulu. Okey, biasa bila kita dah install, masuk dalam kita punya desktop. Baru dia ada kat bawah tu. Kat bawah yang sebelah kanan, yang sekali dengan volume, yang sekali dengan Bluetooth, sound dan sebagainya kan. Kat situ mesti ada dia tulis yang bamboo pad punya. So kita boleh klik kat situ, kita boleh pilih whiteboard ataupun
kita boleh pilih screenshot punya. Maksud screenshot tu contoh, kita ada soalan dekat internet yang kita nak guna. So, kita screenshot guna bamboo pad tu. So, kita boleh conteng atas tu. Faham Okay, follow dia punya instruction tu. Alright. Okay, good. So, tuan-puan, take note 3 benda penting. Saya recap balik. Yang pertama, untuk kekalkan kelas adalah kita kena set small goal. Apa objektif dia untuk subtopik ni? Direct je. Okey, ajar terus sam tanya faham ke tak dan sebagainya. Keep interact dengan pelajar tuan-puan. Okey. Yang kedua, address the energy. Pastikan energy kita dengan student sama. Tak nak kita baru semangat tapi student mengantuk ataupun kita mengantuk student semangat, tak nak. And then yang ketiga, susun, buka siap-siap dekat depan laptop, dekat desktop kita apa yang kita nak share. Mungkin slide, mungkin kita nak share whiteboard, mungkin kita nak share kita punya video, mungkin kita nak share kita punya gambar dan sebagainya. Buka siap-siap. Masa live tu tekan je button share screen untuk kita tunjuk. Okey? Satu lagi tuan-puan, kadang-kadang kita expect internet mereka pun laju. Okey, dia akan delay sikit. Ada keluar touch keyboard kat tepi. Cuba try tekan apa jadi. Okey? Cuba try tekan. Samalah biasa kalau dapat device baru ni, okey, cuba explore. Okey, cuba explore dulu. Okey, tuan-puan, ni satu lagi. Kadang-kadang bila kita dah start share screen, kita terus tanya, nampak tak? Student cakap, tak ada pun cikgu. Kita pun start kalut. Sabar. Memanglah dia lambat sikit, delay. So mungkin 4-5 saat ke, 3-4 saat ke based on kelajuan internet. So sama juga, sebab itulah saya bagi tahu tadi, bercakap, nak share apa-apa satu-satu, step by step. Jangan ingat mereka macam depan kita. Tak. Dia ada laluan internet kat tengah-tengah ni tuan-puan yang menghubungkan mereka dengan kita, menyebabkan of course akan jadi delay sedikit. Alright tuan-puan, sama juga dengan live ni. Saya kadang-kadang mungkin saya dah 20 saat ke depan, tapi tuan-puan baru dengar yang saya cakap. Dapat? Saya dah habis. Tuan-puan rasa macam belum habis lagi. Dapat tuan-puan? Sebab benda ni technical, benda ni based on kelajuan internet. Alright? Point dia, jangan kita kalut, tenang. Cuba godek-godek dulu. Alright? Sebab itulah jangan terus mula kelas. Explore dulu, banyak benda kat tepi tu. Ada macam mana kita nak manage participant. Cuba bayangkan kita tengah mengajar share screen ni, tiba-tiba student kita conteng. So kita kena remind student, kalau boleh jangan ganggu masa saya tengah tu. Saya tahu awak baru dapat benda ni, seronok kan. Nanti apply. So kena sentiasa remind lah. Benda ni pun biasa berlaku dalam bengkel kami handle tuan-puan. Kita tengah share screen kan, tiba-tiba student tu dia nampak ada button pen kan. Dia pun ambil, dia conteng kita punya slide. Slide kita tak adalah diconteng, tapi dia dapat benda tu, dia rasa seronok. It's normal. Letak dalam kepala kita, itu normal. Educate them. Ajar mereka. Lama-lama nanti mereka akan tahu kita punya flow. Sebab mereka pun rasa macam Zoom ni benda yang baru contohnya. So, mereka pun nak explore juga. Ada button share, tiba-tiba tekan share. Alamak, keluar gambar sendirilah. Keluar gambar mak ayah lah. Keluar gambar mak awak, pak awak lah. So, kita kena bagi tahu. Sebab bila kita manage tuan-puan, kalau contoh student nak share screen dan sebagainya, kita boleh tekan button stop share. Alright. So, good luck. So, untuk Cikgu Bihan nanti PM tepi kalau nak kita bantu. Alright tuan-puan. Dan hari apa hari tu? Hari ni semalam hari Rabu. Hari Rabu hari tu kita ada buat lebih kurang hampir partisipan lebih kurang 50 orang yang join untuk saya share berkaitan dengan cara nak set up kelas online. Kita ada recording dia tuan-puan. Kalau tuan-puan berminat, saya ada letak nombor. Tuan-puan boleh contact dengan Coach Isa. Beritahu je berminat untuk dapatkan sesi coaching online itu. Yang mana sesinya lebih kurang 3 jam tuan-puan. So nanti tanyalah Coach Isa berapa. Murah-murah je. Okey tuan-puan. Ini untuk tuan-puan yang baru nak mula. Cukup membantulah. And then kalau tuan-puan tengok video tu tak faham lagi, PM kita cuba bantu one to one lah. Alright tuan-puan. So terima kasih tuan-puan.
itu saja daripada saya untuk hari ini. Selamat start kelas online. Selamat tambahkan value diri. Macam-macam kita boleh buat. Mungkin kalau tak ada student lah untuk kelas online ni, boleh guna Zoom tu untuk record something ke, untuk kita buat nota ke, untuk kita record modul dan sebagainya. So banyak benda kita boleh buat sebenarnya menggunakan Zoom. Cuma nak ke tak nak je saja tuan-puan. Betul tuan-puan Alright. So itu saja daripada saya. Selamat menjadi pendidik hebat, dan kita doakan Malaysia dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah. Kita doakan seluruh dunia Allah permudahkan, Allah angkat virus ini tuan-puan, dan untuk kita sendiri pun kita boleh muhasabah balik. Supaya benda ni boleh beri kesan kepada ramai orang lah, terutamanya stay at home tuan-puan. Okey. Alright, so itu saja daripada saya tuan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum.